Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar sains bab 5 topik tenaga. Saya Cikgu Hasliza. Baiklah, yang pertama kamu perlu tahu dari mana kita boleh dapatkan tenaga. Sumber-sumber tenaga adalah seperti matahari, biojisim, nuklear, bateri, air, bahan api fosil, ombak, makanan dan angin. Tenaga boleh diperolehi dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah tenaga suria. Tenaga suria dibebaskan oleh matahari dan dapat memberikan tenaga cahaya dan tenaga haba kepada kita. Tenaga suria juga dapat menjana tenaga elektrik, contohnya daripada panel suria yang diletakkan di bumbung rumah ataupun daripada stesen kuasa hidroelektrik. Tenaga haba pula dibebaskan oleh objek panas dan apabila kita pegang objek ni kita akan terasa panas. Tenaga yang ketiga, tenaga cahaya dapat dihasilkan daripada elektrik, tenaga suria ataupun matahari dan juga kimia. Ia membolehkan kita melihat objek. Tenaga kimia pula tersimpan dalam bahan api fosil, makanan, biojisim dan bateri. Apakah tenaga kinetik? Tenaga kinetik adalah tenaga yang berada pada objek yang sedang bergerak. Contohnya kipas yang sedang berpusing ataupun kamu sedang berlari. Tenaga nuklear berasal daripada bahan nuklear dan dihasilkan dalam reaktor nuklear. Tenaga bunyi adalah tenaga yang dihasilkan oleh objek yang bergetar. Contohnya kamu sedang bermain gitar. Tenaga elektrik adalah tenaga yang dibawa oleh arus elektrik yang mengalir. Yang terakhir, tenaga keupayaan adalah tenaga yang berada pada suatu objek apabila ia berada pada kedudukan tinggi. Contohnya buah kelapa ataupun sesuatu objek yang sedang dimampat atau diregangkan. Contoh gelang getah yang kamu sedang regangkan. Tenaga boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu tenaga yang boleh diperbaharui dan tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Apa maksud tenaga yang boleh diperbaharui? Ia bermaksud tenaga yang sentiasa boleh dijana semula dari sumber yang sentiasa ada. Contohnya matahari, angin, ombak, air, makanan dan biojisim. Tenaga ini tidak akan habis kerana ia mempunyai sumber yang sentiasa ada. Tenaga yang tidak boleh diperbarui adalah tenaga yang terhad dan akan habis jika digunakan berterusan. Contohnya seperti bateri, bahan nuklear dan bahan api fosil. Untuk pengetahuan kamu, tenaga boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ia berlaku apabila disebabkan oleh sesuatu perkara atau sebarang peristiwa. Di sini contohnya adalah sebatang lilin yang sedang dinyalakan. Sebatang lilin yang dinyalakan, dia mempunyai tenaga kimia dan apabila dia menyala, ia akan memberikan kita tenaga cahaya dan tenaga haba. Contoh yang kedua adalah panel suria yang diletakkan di atas bumbung rumah. Daripada tenaga suria yang dibebaskan oleh matahari, ia akan menghasilkan tenaga elektrik. Manakala contoh yang ketiga adalah kipas elektrik. Daripada tenaga elektrik, ia akan memberikan kita tenaga haba dan tenaga bunyi. Baiklah, nota di depan kamu ini menunjukkan sumber tenaga yang tidak boleh diperbarui, sumber tenaga yang boleh diperbarui, bentuk-bentuk tenaga dan juga beberapa contoh perubahan bentuk tenaga seperti yang pertama adalah buah kelapa gugur. Seperti yang saya bagi tahu tadi, buah kelapa berada di atas pokok. Bila dia berada pada
keadaan yang tinggi, tempat yang tinggi, buah kelapa ini mempunyai tenaga keupayaan. Jadi apabila buah kelapa itu gugur, ia akan menukarkan tenaga keupayaan tadi kepada tenaga kinetik dan tenaga bunyi. Okey. Contoh yang ketiga adalah pembakaran arang. Arang menyimpan tenaga kimia. Apabila kita membakar arang, ia akan memberikan kita tenaga haba dan juga tenaga cahaya. Contoh seterusnya adalah televisyen, di mana tenaga elektrik yang dipunyai oleh televisyen tadi akan memberikan kita tenaga cahaya dan tenaga bunyi. Dan contoh yang terakhir, kayuhan basikal. Apabila kita kayuh, kita akan menukarkan tenaga kimia kepada tenaga kinetik.